Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Digayaku demi ilmu dan dharma. Dalam video ini, kami kumpulan 2 dari BMSK2 akan membentangkan tentang peranan dan pemikiran tokoh WG Shelaber dan Abdullah bin Hassan dalam memartabatkan bahasa Melayu. Selamat menonton. Antara tokoh yang memartabatkan bahasa Melayu ialah William Giddelston Shelaber. Beliau dilahirkan pada 27 Ogos 1862 dan beliau lahir di England. WG Shelaber merupakan askar sehingga tahun 1887 apabila beliau datang ke Singapura dan menjadi seorang penulis yang berusia 25 tahun. Antara peranan WG Shelaber dalam memartabatkan bahasa Melayu ialah beliau merupakan penterjemah Alkitab dalam bahasa Melayu, aktif bekerja sejak tahun 1891 sehingga 1948 dan beliau memperkenalkan perubahan pendekatan terhadap orang-orang Melayu dan Muslim. Pada 1891, beliau berhasil mencetak Injil Matius dalam bahasa Melayu dengan memakai aksara Latin. Seterusnya, beliau turut mengusahakan syarikat percetakannya dengan bantuan Datuk Dalam. Sebagai contoh, Mission Press, Methodist Publishing House, Malaya Publishing House, MPH. Selain daripada itu, Alkitab, beliau turut menterjemahkan Perjalanan Sang Peziarah karya John Bunyan ke dalam bahasa Melayu Baba. Seterusnya, kita akan beralih kepada tokoh yang kedua yang memartabatkan bahasa Melayu, iaitu Abdullah bin Hassan. Beliau dilahirkan pada 20 Mac 1942 yang berasal dari Teluk Anson, Perak. Beliau memperoleh ijazah sarjana muda pada tahun 1967 dan ijazah sarjana pada tahun 1969 dalam jurusan Linguistik Bahasa Melayu di Universiti Malaya. Beliau menyambung pendidikan PhD di University of Edinburgh, Scotland dalam bidang linguistik am. Beliau merupakan bekas tenaga pengajar Universiti Sains Malaysia USM yang mula bertugas pada 1972 di unit pengajian bahasa, menjadi Profesor Bahasa Melayu pada tahun 1980 dan bersara pada tahun 1997. Antara peranan beliau dalam memartabatkan bahasa Melayu, Abdullah bin Hassan mengajar dan sering melakukan penyelidikan dalam bidang bahasa Melayu, perancangan bahasa, perkamusan, teknik berfikir, terjemahan, etika dalam pengurusan dan komunikasi interpersonal. Selain itu, beliau juga menulis 27 buah buku mengenai bahasa, tata bahasa dan linguistik serta menterjemahkan 11 buah buku. Seterusnya, beliau dan isterinya Ainon Muhammad telah menghasilkan secara bersama-sama 10 buah buku mengenai berfikir, 8 buah buku mengenai komunikasi dan 10 buah buku kamus. Beliau juga bergerak aktif dalam aktiviti Persatuan Bahasa. Abdullah bin Hassan memperjuangkan bahasa Melayu, terutamanya bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan dan pentadbiran. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pemikiran tokoh WG Shelaber. Pemikiran yang telah digambarkan oleh WG Shelaber sebagai seorang askar dan perintis bahasa yang telah memberi sumbangan dalam memartabatkan bahasa Melayu telah memainkan peranan yang penting dalam bidang penulisan sejarah Melayu. Hasil penulisan karya beliau dalam bidang penulisan sejarah Melayu termasuklah Hikayat Abdullah bin Abdul Qadir dalam aksara Latin, kamus, buku tata bahasa Melayu dan terjemahan Perjalanan Sang Musafir. Beliau telah berkolaborasi dengan seorang penulis Melayu iaitu Sulaiman bin Muhammad Nur dalam menerbitkan Kitab Kiliran Budi dan Hikayat Hang Tuah. Pada tahun 1912, versi penterjemahan WG Shelaber telah diterbitkan dan beliau memberi fokus kepada penggunaan istilah bahasa Melayu yang sesuai. Beliau juga turut menjaga sensitiviti masyarakat Muslim dengan memberi fokus kepada penggunaan istilah bahasa Melayu yang lebih sesuai supaya masyarakat Muslim tidak berasa tersinggung apabila membaca hasil karya terjemahannya. WG Shelaber telah banyak meninggalkan buku mengenai pembendaharaan, kata Melayu, buku teks dan kerja-kerja keagamaan bagi misi Kristian. Kesimpulannya, pemikiran
rasional yang digambarkan oleh beliau telah memperlihatkan kualiti dan mutu bahasa Melayu klasik. Abdullah Hassan. Pemikiran Abdullah Hassan tentang bahasa Melayu adalah beliau menegaskan bahawa pentingnya untuk orang Melayu mempelajari bahasa mereka sendiri. Seterusnya, beliau beranggapan bahawa masyarakat Melayu perlu mempelajari bahasa Melayu untuk memperolehi ilmu pengetahuan. Selain itu, beliau berasa amat kesal dan kecewa akan sikap segelintir masyarakat Melayu yang tidak cakna dan prihatin kepada pengetahuan tentang bahasa Melayu. Yang terakhir sekali, Abdullah Hassan turut berasa hairan dengan sikap masyarakat Melayu yang tidak sedar akan diri mereka sendiri. Kita dapat lihat bahwa kedua-dua tokoh ini telah berusaha untuk memartabatkan bahasa Melayu dengan pelbagai cara. Oleh itu, kita bertanggung jawab untuk meneruskannya kerana ia membawa kebaikan kepada masa depan negara dan bangsa. Salah satu kebaikannya adalah ia dapat mengekalkan identiti kebangsaan. Bahasa Melayu menjadi identiti negara, dan jika bahasa Melayu terus dipertuturkan, maka ia tidak akan pupus di telan zaman. Selain itu, bahasa Melayu melambangkan jati diri. Bahasa ini akan menjadi kebanggaan kita sebagai penduduk Malaysia.